perkara makruh dalam solat. Apa maksud makruh? Makruh ini jika kita tinggalkan perkara ini, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lakukan juga, jika kita lakukan tidak berdosa, walau bagaimanapun ia dikira perkara yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Taala bila kita lakukan dalam solat. Maka kalau kita tinggal, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara makruh dalam solat, murid-murid? Cuba murid-murid lihat. Pertama, perkara makruh dalam solat iaitu kita mengangkat muka ke langit. Mengangkat muka ke langit mana kita memandang ke arah ke atas muka kita, itu termasuk dalam perkara makruh. Kalau kita tinggalkan, maksudnya semasa solat, perkara sunat adalah kita memandang ke tempat sujud sebagaimana yang kita belajar sebelum ini. Kalau mengangkat muka ke langit, kita lihat ke atas, hukum dia makruh kerana ia tidak menggambarkan kita khusyuk dalam solat. Yang kedua, perkara makruh dalam solat iaitu menoleh ke kanan atau ke kiri. Menoleh di sini dengan maksud kita palingkan kepala. Menoleh kepala sahaja dimaksudkan di sini. Kalau memalingkan kepala kita ke kanan atau ke kiri, hukum dia makruh. Sedang solat, tiba-tiba kita palingkan muka kita ke kanan ataupun ke kiri, kecuali kalau kita paling itu dengan sebab yang diperlukan, tidak mengapa. Kalau tanpa ada sebab, kita menoleh ke kanan ke kiri kepala kita, hukum dia makruh kerana dia menghilangkan khusyuk kita kepada Allah dalam solat. Dan yang ketiga, perkara makruh dalam solat iaitu bersandar pada sesuatu ketika solat. Semasa solat kita sandarkan. Kalau kita duduk di tepi dinding, kita sandarkan tubuh kita ke dinding, hukum dia makruh. Kerana semasa solat disunatkan kita berdiri tegak. Berdiri tegak. Dan yang seterusnya, perkara makruh dalam solat yang keempat iaitu membuka mulut luas-luas ketika menguat. Kalau semasa solat kita menguat, hendaklah kita menutup mulut kita. Kalau menguat, buka luas mulut-mulut sampai bunyi, hukum dia makruh. Dan begitu juga kita solat dalam keadaan mengantuk, sangat-sangat mengantuk, juga termasuk makruh dalam solat kerana ia menyebabkan bacaan kita menjadi tidak tepat dan mungkin terlupa. Seterusnya yang kelima, perkara makruh dalam solat iaitu menahan membuang air kecil atau besar. Kita tahan daripada nak kencing ataupun nak berak. Nak kencing ataupun nak berak ketika solat, hukum dia adalah makruh. Menahan juga termasuk dalam perkara makruh iaitu menahan diri daripada kentut. Kenapa? Kerana menahan air kecil ataupun besar itu menghilangkan khusyuk kita dan juga tumpuan kita dalam solat. Dan yang keenam, perkara makruh dalam solat iaitu kita menahan lapar ketika makanan telah dihidangkan. Kita menahan lapar ketika makanan telah dihidangkan di hadapan kita juga termasuk dalam perkara makruh dalam solat. Maknanya kalau kita solat dalam keadaan tersangat lapar, hukum dia adalah makruh. Solat kita termasuk dalam hukum makruh.